Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita boleh duduk di dalam ruangan pengajian malam kita. Sama-sama kita pada malam ini kena kepada pusingan madah tafsir daripada suratul Ghafir. Daripada suratul Ghafir, insya-Allah taala kita akan sambung pengajian kita tentang ayat isi kandungan Al-Quranul Karim. Kalau siapa ada Quran tu, ambillah Quran, mari tadabbur sekali supaya kita dapat dengar dengan telinga Al-Quranul Karim. Kita boleh tengok dengan mata kepala
dan boleh kita mikir tadabbur apa ya Allah Ta'ala nak royak kepada kita sebagai cerita yang benar, sebagai perkara yang tidak ada keraguan, supaya kita gunakan perkara tersebut nak menjadikan habuan hidup di atas muka bumi sebentar ini, supaya kita nak pergi jumpa dengan Tuhan, nak ambilnya ganjaran di sana. Kita telah baca gidah pada perjumpaan kita beberapa ayat keratas. InsyaAllah surah ni pun akan tak lama lagi akan kita menutupi khitam. Malam ni kita nak mula baca pada ayat yang ke-77. Jadi setelah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala wayak kepada Nabi kita lah alaihi salatu wassalam tentang mereka-mereka yang tak benarnya pakai hidup, tak benarnya ajaran yang dia bawa, faham dia tak betul, iman dia itu tidak betul, membawa kata pada akhir hidup dia tu, dia kena menyudahi di dalam siksa api neraka. Dalam keadaan kekal abadi, tidak keluar dah daripada api neraka itu sama sekali. Itu adalah benda yang Tuhan khabar kepada kita sungguh. Percayalah manusia yang bercaya. Tak percaya dan tidak beriman bagi mereka di kalangan manusia ni hak tak saya beriman. Tapi benda ni Tuhan nak royak taruh kepada kita. Lalu Nabi kata kepada mereka itu dengan itu khabaran hak baca ayat Quran itu. Nabi kata itu adalah tepat yang sehuduh-huduh tepatlah mereka yang mutakabbirin. Orang takabur ni makna orang tak seterima benar-benar. Tu makna takabur. Benar-benar daripada Tuhan, daripada Rasul. Lain daripada ni nak cari benar tak boleh. Semua ulama Islam cakap pada dia bergantung kepada Al-Quran was Sunnah. Ulama semua gitu. Akan tetapi kita nak tahu kata gantung sungguh tak sungguh, berhajat kepada kita itu gunakan akal fikiran serta ilmu pengetahuan, tilik tengok. Kata ya guna dengan bibir mulut dia, kau sekadar ya guna sungguh, dia ambil ada alasan sungguh kan macam mana, itu tu kita kena perhati pula. Terutama orang yang ada sekarang dalam ni. Hajat kepada kita itu kena selidik kiu jadi molek lah. Kerana zaman yang kita duduk ni adalah zaman yang penuh dengan beberapa fitnah. Penuh dengan perkara-perkara yang kita itu terkadang kita orang biasa, awam, orang tak ada jadi duduk dalam media mana ni kita tak telitah. Mikir tak sapa. Nah, apa yang mereka itu mikir, dengan sebab itu kita kena ada juga cara-cara kita nak pilih menuntut ilmu pengetahuan dan sebagainya. Sesudah daripada Nabi royak gitu tu, berkata ayat 70 ni tu, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Orang Quraisy pakat dengar belaka tu. Nabi baca tepat orang yang duk beripung ada dalam tu hak akal fikiran, orang yang berakal, orang yang orang yang biasa, orang yang bijak pandai, orang yang sederhana, semua pakat dengar belaka hak Nabi baca. Tapi nya akak sorok oleh-oleh
orang-orang tak beriman hak jadi ketua tadi tu. Dia kata kan, dia kata, in kana hadha huwal haqq, Muhammad, kalau hak munduk royak semua ni benar sungguh gak, fa amtir alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi'adzabin alim. Jawab turun hujan batu mari, kalau mau benar sungguh gak hak munduk royak. Ataupun warilah seksa rupa mana-mana apa tak apa. Hamba nak tengok selalu. Allah. Seolah kata kita orang hati yang molek. Tujuan kita pemolek. Nak uwi seorang itu, nak uwi manusia itu. Kebaikan kepada manusia. Tiba-tiba orang balas dengan itu perkataan. Cuba kita khayal tengok. Cuba kita mikir tengok. Kata hati Rasulullah tu kena pakai gapo. Kena pakai gapo hati. Dak tu kalau tak pakai kan satu sifat hak Tuhan nak royak ni lagi akan datang ayat 77 tu, utuh hati. Utuh hati. Hati seseorang manusia ni Allah Taala menjadikan dia, kalau kita tilik balik susun ni, jadinya hati Allah Ta'ala jadikan tu, dia tak berhenti. Walaupun manusia nak tidur, nak selak ke, asalkan tak mati lah nah, dia tak bergerak sama. Bergerak sama. Dan dia ni hati perkara yang jadi luka dia, hak banyak sekali kesal kepada dia nak mudaratkan hati. Hati manusia kita ni. Dia apabila dia luka ni, hak dia luka banyak sekali, iaitu gapo hak luka banyak sekali? Iaitu perkataan. Perkataan seseorang ni apabila dia setuhkan dengan hati tadi, yang ni setuhkan dengan hati seseorang, maka hati itu akan jadi luka. Apabila luka, berhajatkan kepada gapo? Berhajat kepada benda nak tasliahkan dia. Benda nak kembalikan penawar, nak perobatkan hati daripada luka dan sakit tadi itu, berhajatkan kepada gapo? Berhajat kepada perkataan, perbantuan yang nak mengembalikan semangat semula di hati. Nabi royak dengan cara molek. Gi dengan molek dah lah. Gi dengan alasan. Gi dengan huraya. Gi dengan cara mikir. Tiba-tiba mereka kata, fa'amtir alaina hijaratan minas sama'i awi'tina bi'azabin alim. Awak turunlah kalau mau benar sungguh Muhammad. Daripada langit ni hujan batu, awak turun mari. Awak turun hujan batu mari daripada langit. Ataupun warilah seksa azab hak paling pedih. Setara mana apa tak apa, wari. Kami nak tengok. Allah. Letih main dengan manusia ni. Main dengan manusia ni dia letih. Gitulah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Apabila gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala duk dengar apa yang manusia itu duk kata kepada Rasul dia. Sebab Rasul ni orang pegang jawab utusan Tuhan. Dia kena cara. Kewajipan atas Tuhan, cara akan Rasul dia. Dan kewajipan Rasul kena sebarkan apa hak Tuhan retah kepada dia. Ya situ ya. Ia kena khija di antara dua pihak. Tuhan nanti jaga. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya Rasul, menyampailah apa yang aku itu utuhkan kepadamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau mu tak buat ni salah atau mungkin nak amanah. Itu tak jadi. Mustahil bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak buat kerja itu. Lalu ayat cakap, wallahu ya'simuka minan nas. Allah Ta'ala itu nak jaga sendiri daripada manusia. Tak usah bimbang.
Kerja agama ni Tuhan nak jaga. Tapi nak yakin tak yakin setara mana tu duduk di hati seseorang yang nak jadi pendakwah tu lah. Kerja yang tak ada nak gapo. Nak sebar hukum agama, hak tu kita kecek. Kalau nak cari habuan tu, habuan ni, hak tu bab lain. Nampak tak tu? Apabila gitu, Nabi sedih. Hati tu sedih. Sakit hati. Tuhan kata pada ayat yang lain kata, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Kami tahu nah. Muhammad, kata mung tu sakit hati. Susah hati. Dengan sebab apa yang mereka itu kata kepadamu. Susah hati, sakit hati. Itu. Ini nak kita faham molek. Kata, apabila kita nak pegang sungguh kepada benar-benar dan nak sebar pula benar-benar, dia kena supaya dengan Nabi kena. Dia kena ada bakit bahaum. Kena ada mengejek-mengajuk. Kena ada mempersenda-senda. Kena ada orang buat main-main. Kena ada. Itu sebab apa tu? Karena itu adalah sunnatullah. Jalanan Allah Ta'ala nak berlakukan di atas muka bumi ini. Dengan sebab itu Imam Ibn Qayyim rahimahullah Ta'ala dia kata dalam Nuniyah, dia kata Al-haqqu mansurun wa mumtahinun fala ta'jab fahadhi sunnatur rahmani. Benar-benar Allah Ta'ala nak bantu. Tetapi wa mumtahin, ada dalam itu percobaan. Percobaan. Ada dalam itu ada percobaan. Wa mumtahinun, ada mumtahin. Kena ada percobaan. Tak coba bukan. Lalu imam kata, fala ta'jab. Yang jadi pelik. Tak usah jadi pelik ke apa. Fahadhi sunnatur rahman. Hak lagu tu jalan ni Tuhan. Hak Tuhan nak buat. Sebab nak jadi tamu khabar mining. Gitulah. Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala buat turunkan ayat yang ke-77 yang kita nak dengar ni. Lah mana Allah Taala kata gapo? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dengan Nabi alaihi salatu wasallam, dengar. Tuhan ayat kita. Tuhan ayat sendiri kepada kita. Al-Quranul Karim adalah satu benda yang sempurna nikmat. Tak pasti kita kena buat dia semula, tak. Ada seorang saya berjumpa daripada pendakwah hari ini. Jazahullahu khairah. Mari berjumpa ziarah al-imaniyah. Perkara-perkara yang dia itu membukakan kepada kita, dia misalkan satu misal. Orang yang abqari, yang ada jaksa di dalam negara kita. Dia kata, Al-Quranul Karim sebenarnya satu buah umah yang sudah. Cukup di dalam umah tu ada belaka. Tapi hak naknya kita nak masuk duduk dalam rumah tu bila? Masya Allah. Itu misal yang dia buat. Contoh yang dia buat. Allahu Akbar. Molek. Kro'e ni makna kata benda siap dah. Benda molek dah. Dia sebagai tempat yang cukup pi. Tapi tanya kata bila kita nak masuk duduk dalam dia. Itulah. Seperti umur yang sudah dah. Ada belaka dalam tu. Cukup lekat. Asalkan ambil diri kita masuk duduk dalam tu. Duduk tak kena bayar sewa, dia kata. Duduk kita bayar agama, tak kena bayar sewa. No, sipai jadi molek, jaga kebersihan umur, jaganya aturan umur.
Duk jadi molek, ada ibadat dalam tu, banyak tu. Tak ada kena bayar gapo. Gapo? Gaji pun tak kena bayar. Sewa pun tak kena sewa. Tak. Duk majana. Tu Quran. Bahkan dia upah pula kita nak kita duk dengan dia. Tapi, nampak bagi orang nampak, tak nampak bagi orang tak nampak. Itu contoh tauladan ataupun contoh pemikiran bagi a'immah kita. Terhadap Alkitab wa sunnah kita duduk situ. Tapi orang yang tak ada duduk di atas bantasan Alkitab wa sunnah, yang nampak Quran ni adalah benda yang tak sudah. Benda yang tak masuk. Benda tak boleh makan. Benda yang tak sampaikan kepada tujuan. Yang ikut tu. Mempayahkan sampai ke orang tu tinggal dia. Yang ikut tu. Yang tak suka. Ini adalah perbezaan cara mikir yang jauh sekali. Di antara Sunni dengan bukan Sunni. Terhadap apa? Terhadap Alkitab. Al-Quranul Karim. Semua orang Islam nakah? Memang tak ada pertikai di sini. Semua Islamiah. Akan tetapi pemikiran tak sama, tak serupa. Tuhan waktu ayat yang ke-77. Tuhan katakan, fasbir. Muhammad. Salah gitulah. Maka sabarlah olehmu, hai Muhammad. Sabar kena sabar. Sabar ni mana kan? Sabar ni makna kita mempertahankan diri kita daripada kita itu nak marah. Ataupun daripada kita itu jadi sedih kelajak. Nak tahan diri. Sekatkan, sekat. Tenangkan. Bila tu? Apabila kena masalah, kita pakai sabar tu di minit tu selalu. Itu makna fasbir. Suruh daripada Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan suruh Nabi alaihi salatu wasallam sabar. Nabi kena sabar juga. Kena sabar juga. Fasbir anta ya Muhammad. Sabar olehmu ya Muhammad. Nampak tu tak? Fasbir. Sebab apa sabar? Katanya Muqatil, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada orang tak beriman di kalangan orang Quraisy Makkah, bahwasanya azab Tuhan akan tipu mereka itu dusta. Nabi royak benar-benar ke dia sebagaimana royak sanilah. Ya dusta. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ni asbabin nuzul ni, Muqatil royak. Tuhan turunkan ayat ni supaya nak Nabi itu jadi tenangkan hati. Seolah semangat mari. Kalau bahasa siapa pengikam langcai mari. Mari buat apa? Mari nak kata, hey Muhammad, sabar. Buat apa kena sabar ya Allah? Nabi tak tanya situ. Sebab orang berjuruh ni tak tanya balas Aku buat gana boleh gapa tak? Dia tak tanyalah tu. Tu orang berjuruh. Kalau orang ada habu dia tanya. Tu pun tanya, ni pun tanya, tu pun tanya, ni pun tanya. Tak gitu. Lalu Tuhan sendiri royak. Tak pasti Nabi tanya dah. Tuhan nak royak sendiri. Tuhan royak ni makna kata habis dah. Alah mana? Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya perjanjian Allah Subhanahu wa taala yang nak menyiksakan musuhmu itu adalah benar. Perjanjian Tuhan, hak Tuhan ada royak kepada mung ya Rasulullah. Mung tu, kemudian mung tu giroyak pula kepada orang aku juga suruh royak. Mereka itu bakit dusta terhadap mung. Mung tak sah duk berasa hati gapalah. Mung royak tu kena dah. Betul dah apa hak aku suruh mung buat dah. Aku redha terhadap mung. Tetapi mung kena sabar lah kerana mung tu manusia. Mung bukan aku, mung bukan Khalik. Mung tu manusia, mung kena sabar. Sabar buat apa ya Muhammad? Kerana aku janji benar-benar.
Ya duduk situ. Aku janji benar, benar. Orang zalim, pasti yang nak dapat kezaliman dia. Orang tak beriman, pasti yang nak dapat apa balasan hak yang tak beriman. Pasti. Ini tak boleh nak lari. Allah Ta'ala sendiri raya. Inna wa'dallahi haqqun. Allah Ta'ala raya atas sesungguhnya balasan Allah Ta'ala itu benar. Mari dengar inna habis-habis. Bahasa Arab ni kalau mari dengar inna, cukup. Dia nak mengejak, mengemahkan kata janji Tuhan itu benar. Kalau kata fasbir wa'dullahi haqqun, tak apa dah. Dah. Janji Allah iaitu benar. Tak ada bagi inna apa tak apa dah. Tapi di sini Tuhan ayat inna wa'dallahi haqqun, benar. Habis ya. Tetapi hak balik kita ni, hak balik Tuhan ni royak sehabis-habis royak dah. Tapi mustawa, mana kata darajat, radab. Orang yang nak faham tu setara mana tu suku. Tapi yakinlah kata orang Quraisy ni reti belaka bahasa ni. Sebab tu hewat turun dengan bahasa dia Quran. Bagaimana dia tak faham? Dia reti, dia faham. Hatta hingga Yahudi Nasara pun faham. Bagaimana Arab hak asli tak faham? Faham. Apabila Tuhan royak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata inna wa'dallahi haqqun, naik semula semangat. Nak buat kerja besar ni, ya kena orang duduk tepi tadi tu tak tolong dengan kuasa dia, tak tolong dengan pangkat dia, tak tolong dengan tenaga dia, tak tolong dengan kekuatan dia, tapi ada mulut boleh tolong, tak apa dah. Kecek jadi wis semangat sama. Ini terkadang Allahu bihi alim. Kecek tak pandai. Ni kena belajar juga cakap ni. Tak pandai ni. Nak dakwah sendiri tak boleh dah. Orang tolong buat kerja gati kita nak wis semangat ke dia pun tak pandai. Berat kata. Berat tu lah tu. Seolah kata tak ada boleh tolong gapo sekarang. Nak ganjaran, nak dapat lagu mana kita tak ada buat gapo. Sokong dengan mulut ni, dengan perkataan ni serendah-rendah sokong dah. Tak pandai juga. La ilaha illallah. Habis dah lah. Kenapa dah tu? Sebab tu kita, dengan itu kita ni kewajipan Muslim ni, nak buat lagu mana? Ayo kena duduk sikap lah ni. Mari semangat semula. Allah Ta'ala wis sendiri. Lepas tu hadap rakyat mari ni buat apa? Kerana nak wih kita sebagai orang Islam ni mikir kata, apabila hamba mung tu, kawan mung tu buat kerja, hukum agama dah, ya habis semangat, muwilah semangat kepada dia. Lagu tu. Macam tu. Bukan duk senyap, kacau duk royak dah, jangan duk pandai-pandai. Tu royak dah, duk dia. Sebab tu orang tua kata malah nak bosan, malah nak bosan, sebab duk dia, jangan duk kacau. Jadi tak nak gerak ke apa? Ya bukan lagu tu. Kita kena dare dengan suasana. Kata kebenaran yang kita boleh sebar di dalam masa kita duduk ni nikmat besar. Nikmat besar tu. Tuhan akan tanya masa Tuhan wih kita ni tak ada siapa jadi halangan dengan gapo kita nak baca ajaran Quran sunnah kepada masyarakat ni, kita tahu kerja. Kena teruk dapat Tuhan hisap. Sebab apa? Sebab ikhwah kita yang luar negara tak boleh nak sebut. Nak mengajar tafsir dengan cara besar-besar, tak boleh. Mereka tak wui masjid. Mereka tak wui madrasah. Mereka tak wui jamiah. Mereka tak wui midai, padai untuk nak ceramah, nak mengajakkan manusia kelik pada Alkitab dan Sunnah. Berat. Kita ada kemewahan ni, buat apa kita ni? Pakat dok di mana ni? Doa tu sunnah dok di mana? Hilang lagi kan? Kita ramai. Tapi, kan? Ini tepat dia.
Ini tempat yang kita kena mikir, kena soalkan diri. Ini bukan kewajipan hamba seorang. Semua orang yang ngaji luar negara, hak boleh pegangnya jawatan kuasa lepas daripada universiti. Hak dunia diaku oleh alim ulama, dia kena turun padah. Sikit atau banyak. Bukan makna kata hak tu dan hak ni. Nampak tu tak? Ada pun orang yang tak ada erti mana tu, kok dia lah. Nah, duk faham Wahabi tu tak ada otak mana dia ni. Nampak? Apabila orang akak ajaran Quran pun Wahabi. Kalau akak ajaran hadis pun Wahabi. Waris ulama salah pun Wahabi. Dia tak ada akal. Apabila tak ada akal ni, dia pasal dia. Nampak tu tak? Itu dia. Ni tempat yang kita nak faham jadi jelas. Kan? Tak ada apa. InsyaAllah ta'ala. Itu tempat dia. Kalau kita faham lah. Itu tempat dia. Mudah-mudahan kita itu tak jadi hundur, jadi turun bawah. Nah, jadi turun bawah. Kita nak naik ke atas, jadi duk hundur dengan sebab kita tak tahu tempat kita nak gantung. Itu adalah tempat yang kita kena mikir. Orang tak erti biarlah, tak ada apa. Ia akan jadi supaya tempat hak Tuhan nak dia jadi itulah. Dia pilih lagu tu, maka insya-Allah. Lagu tu. Kita pergi hak kita. Fasbir. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya, maka sabar olehmu bahawa sesungguhnya kebenaran itu. Tuhan janji, sesungguhnya perjanjian Tuhan itu benar. Benar sungguh. Pak Tuhan nak nampak bila? Tengok Tuhan kata. Inna wa'dallahi haqqun. Sungguh. Tu asbabin nuzul kita telah dengar dah sana sikit. Kemudian dia kata, fa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. Fa ilayna yurja'un. Lah mana cuba kita tengok. Dia kata sekiranya oleh itu imma tu, maka oleh itu sekiranya kami memperlihatkan kepadamu akan sebahagian daripada azab yang kami janjikan kepada mereka. Tu makna kata fa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum. Lah mana sini? Makna kata, tengok alim ulama kita yang mari tafsir kata, fa imma nuriyannaka. Tuhan nak tengok kata apa hak Allah Ta'ala janji benar tadi. Masa Nabi tak ada nak mati, tak sempat nak mati lagi. Tak mati lagi, ni Tuhan nampak dah. Ulama kata, Muqatil kata, fa imma nuriyannaka ay fi hayatika. Dalam masa hidup Nabi itu. Ba'dallazi na'iduhum. Setengah daripada apa hak Allah Subhanahu wa ta'ala nak Nabi itu nampak. Balah mana nak Nabi kita nampak? Daripada azab seksa dunia. Bila berlaku? Iaitu pada peperangan Badar. Peperangan Badar. Dan semua perkara-perkara hak berlaku pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peperangan Badar ni 17 Ramadan ni adalah satu pemikiran ibrah bagi orang Islam ni besar sekali. Kerana musyrikun Quraisy ni dia berasa kata ya ramai. Fa ahli batil ni dia duk gamak buat ramai tapi tak ada kualiti, ramai saja gitu ya. Nampak tu tak? Jadi seolah dia duk bangga kata ya ramai. Ramai buat kami ni, ramai buat kami ada kekuatan, buat kami gitu, buat kami gini, tapi dia tak ada pemikiran. Dia tengok buat Muhammad, buat kamu dah lah, buat budak bawa ajaran tak turut orang tua lah. Yalah tu, ya kurang. Dia kata ke Nabi Muhammad SAW. Buat ni buat baru ni, buat Muhammad. Nak mari perang dengan buat aku. Apa ikut buatmu? Salah gitu. Sedak-sedak ya hendak kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Berat-berat kan? Tapi dengan sebab Nabi SAW dia buatkan orang walaupun sikit tapi ada kualiti. Seorang orang Nabi Muhammad SAW boleh mengatasi orang tak beriman 20 orang lawan seorang. Ada. Tiba-tiba hak dia dok berasa dok gamuk kata kami ni ramai, kami ni gitu, kami ni gini. Mari bertepung dengan Nabi SAW dan tentera dia pada peperangan Badar, kalah buat dia. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Yalah tu. Betapa banyak mana dalam sejarah kata hak sikit tapi kualiti boleh mengatasi hak banyak hak tak kualiti tu. Lalu ulama kata itulah maksud ayat kata fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Masa Nabi belum nak mati lagi, Nabi boleh tengok kata puak ni kalah. Tu dunia. Nampak tu tak? Itu adalah dunia. Dunia tu harus tengok juga. Saya pergi jumpa asatizah ramai daripada tok-tok guru kita ada ayat. Tu hebatlah sungguh. Orang yang gunakan lidah dia, orang perempuan. Gunakan lidah dia ini nak sekatkan manusia daripada mana? Daripada ajaran Alkitab wa Sunnah di atas pahaman salafus salih, sekat je lah. Tak saya wigi situ, tak saya wigi tu, tak saya sekat orang hak nak mari cari tok guru tu. Palah mana tu hewat ke dia? Ini berita yang sungguh. Berita yang berlaku sungguh. Bukan benda dongai-dongai tak. Tuhan kutip ambil dia, kira dengan dia putus lidah. Nas'allahu ta'ala as-salamu wal afiyah. Lidah putus. Dengan aksiden ni putus lidah. Sebab apa? Sebab menetai ajaran Alkitab wa Sunnah. Betapa banyak yang kita boleh nak sebut perkara tersebut itu. Sebab apa tu hewat lagu tu? Ini masuk dalam ayat ni. Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Hewat apa? Hak ni tunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka tu. Nuriyannaka ka tu klik pada Rasulullah alaihi wasallam. Dan orang hak jalan seperti Rasulullah masuk dalam ayat ni. Itu ittifaq ulama. Kata orang yang jalan seperti Rasulullah yang ada setiap zaman, setiap makan. Setiap masa, setiap tempat, setiap generasi. Ya ada sama. Siapa dia lawan jalan tu, maka ia akan kena lagu ni. Belum daripada tok guru tu nak meninggal lagi boleh tengok dengan mata. Perik. Jalan. Jangan kita dak hajar di kita menetai benar-benar. Kita nak bawa hak batil kita, bawa lagi. Tak ada apa. Wasa nak belah sangat hak kita, belah lagi. Dia mau kata pahau ni tak nak makan ni betul jatuh ni. Pasal nak belah, belah. Tak ada apa. Tak ada apa. Nak belah pahau, gapo pahau kapal tubel ke, belah. Tak ada masalah. Tak ada masalah gapo kita nak belah. Le pagar kita, le tanah kita, belah lagi. Omor kita. Nak gitu. Kita nak pakai jalan hak pesen ni. Pergi. Tak ada apa. Tapi jangan sekat jalan benar. Okay? Tak boleh. Sekat apa jalan benar. Okay? Tak ada sekat. Kita tak say, biar kita lah. Tapi orang nak hal lepas dia nak hak benar-benar. Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Hak kami berjanji. Tu hawi tengok sungguh. Berapa peperangan ghazawat, bahasa Arab panggil ghazawat, peperangan Rasulullah hak boleh mengatasi orang tak beriman tu berapa? Sampai ke akhir Fathul Makkah tahunnya ke-8 tak titik darah walaupun setitik. Ada dalam sejarah mana orang buka negeri tak titik, tak tumpah darah. Malaikat sejarah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak nama Muhammad bin Abdullah tu. Tapi kita orang Islam kena ambil tahu. Terkadang kita tak tahu. Kita tak tahu sebab kata kita duk kena sekuk gitu. Pohon kayu ni apabila dia duk sekuk gitu, ya jadi kan? Jadi kuning gitu. Nah, tak jadi hijau subur supaya dia duk wah rukuk langit wah matahari ya bukan.
Mari hujan, kena hujan. Pagi kena matahari. Tak serupa. Manusia apa serupa tu? Apabila dok warukuk wahyu, ayo subuh molek. Zaman kita ni kita tak ada sekat gapo wahyu. Sebar lagi. Apabila sampai masa kita tak boleh nak buat kerja, tu mallahu bihi alim. Supaya luar-luar negara, setengah-setengah tak boleh nak buat kerja ulama. Masa saya dok ni di luar negara masa Zahabiyah. Allah, tok guru kita mengajar berapa puluh buah sehari-hari. Sampai ke orang pelik kata, dia tahu gapo ni, gano dia sebar ilmu banyak sebagai gitu lalu. Pakai awak kerja belaka. Masjid tu, madrasah tu, jamiah tu, di tempat tu, tempat ni, pakai. Masa sekarang, dan masa senyap. Tak boleh buat gapo. Hanya gitu cara dia. Nak faham tu nak? Tu cara dia. Ulama ialah tu. Masa Imam Ahmad dulu, Allah belum daripada dia dok boleh mengajar molek tu, orang tak ada dah haru gapo dia mengajar sungguh. Dia sebar sungguh ilmu. Quran hadis. Mengikut syarah ulama gitu, dia ulama dah ke? Lah mana sangat. Apabila mari kerajaan, mari mufti hak pesing tu lah, pesing tak molek tadi sekat ya senyap. Nak buat kena kita. Tuhan tak tanya dah. Sebab dia buat kerja dah. Ni kita dah royak banyak kali dah perkara-perkara tersebut ni. Kita kena insaf. Masa kita duk ni adalah masa Zahabiyah. Masa yang ada fursah. Masa yang ada keluasan. Tapi tak tahu kata luas. Nak luas sampai bila. Tak tahu. Kita kena lari, hambat. Jangan masa tu, dia tak kembali dah. Min khasa'isiz zaman alla ya'ud. Dia tak kembali balik. Laita syababu ya'udu yauman. Nak muda, tak ada dah muda dah. Kalau kita umur 60, kan 60 lah. 40. Tak ada nak kelik dah 15. Dah. Ya lepas. Sebab tu masa kita pergi. Baru kita tengok lihat belakang senyum. Allah masa aku mengaji dulu. Allah masa aku mengajar dulu. Allah masa aku duduk talak. Banyak boleh kita sebut. Hadrak kebenaran Allah Ta'ala tolong. Ni Tuhan ayat dalam Quran. Au natawaffayannaka fa ilaina yurja'un. Ataupun kemenangan tu nak mari bila? Lah mana di sini ulama kita kata ataupun kami mewafatkanmu sebelum itu. Mati dah Nabi SAW. Nabi wafat gitu. Nabi wafat gitu. Kemenangan baru datang. Sebab tu kemenangan kita jangan duk perasa, duk gamuk kata, tak boleh masa kita ada ya kena dapat kemenangan. Itu orang fikir tak jauh. Orang fikir jauh lah mana? Ya buat. Orang yang nak mari sambung daripada buat kerja dia ada. Allah Ta'ala akan pilih mari. Tak usah bimbang. Kita tengok orang Yahudi kan. Dia duk rancang masa yang nak boleh tawarkan dunia, masa nong lagi. Masa Nabi Muhammad SAW nong lagi. Bukan dia tengok satu lapis. Tak, dia tengok atas nong lagi. Jauh dia tengok. Ada orang zaman kita yang mata dia tengok 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Dia tengok ada tu hewi gitu ada. Saya pernah jumpa dengan orang Arab, jumpa dengan orang Melayu, orang Jawi. Hak pandangnya lagu tu, pandangnya dia baca dah 30 tahun depan awak lagu mana, strategi lagu mana, ada. Buka negeri Mesir. Lepas pada Rasulullah wafat, masa Sayyidina Umar. Kalahnya puak-puak mani'uz zakah. Puak hak pesen mertak tak saya keluarkan zakat zaman Nabi, zaman Sayyidina Abu Bakar. Lepas daripada Nabi itu wafat. Dan banyak lagi peristiwa dalam sejarah yang benarnya dapat kebenaran di atas kebatilan setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Au natawaffayannak. Ataupun kami mewafatkanmu sebelum daripada nak datangkan kemenangan. Ada hak Nabi boleh tengok dengan mata kepala dia. Ada hak berlaku setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tak ada pelik benda ni. Kita orang petani ni orang cidik lah, bukan orang bodoh-bodoh, orang petani. Tapi cara kita mengaji itulah mana. Dia duduk situ ya. Kalau kita mengaji dengan cara molek, kita atas pada orang.
InsyaAllah. Hak lagu tu, hak kita dah nak mengajak ulama sunnah kita semenjak daripada guru-guru kita lagi. Rahimahumullah man mata minhum wa hafizallahu man ahya minhum. Merahmati Allah Ta'ala mereka tok-tok guru kita yang telah wafat kita. Menjagakan oleh Allah Ta'ala mereka yang tak ada lagi. Itu matlamat. Usaha nak bacanya isi kandungnya kepada umat ni. Kenapa? Kerana nak tahu kata Tuhan ni nak mengajar gapo kepada manusia. Kerana tidak, Quran ni adalah jaminan daripada Allah. Tuhan kata, فَمَنِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa dia ikut hidayah aku ni, orang ni tak sesat dan tak, yashqa makna kata, tidak jadi kebinasaan, tak jadi kecelakaan. Ibnu Abbas mari tafsir kata, siapa dia pegang lagu tu, itu jaminan daripada Allah Subhanahu. Jadi, kemenangan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ya nak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengok satu perkara, iaitu belum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka Tuhan tengok ada di sana setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kemenangan itu baru datang. Ada. Ini perkara nak kita sebagai orang Islam kena faham. Wajib kita kena faham apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapatkan wahyu daripada Tuhan, baca kita dengar. Sebagaimana hamba royak saat ni lah. Maka apakah maksud kata au natawaffayannaka? Au natawaffayannaka makna kata, hey Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada mengazabkan mereka itu di dalam dunia. Makna kata, terkadang Allah Ta'ala itu jadikan balasan itu di hari akhirat nanti. Tak ada jadi pelik juga tu. Akan tetapi, tetaplah mereka itu akan dapat menerima balasan. Tetap mereka itu menerima balasan. Orang yang tak maunya nak terima kebenaran di sini bermakna iman. Bermakna al-Islam. Iman dan Islam. Lah mana? Orang lagu ni pasti kena dapat balasan. Seksaan. Sama ada masa Nabi itu ada, ataupun Nabi telah meninggal. Ataupun satu lagi ulama kita tafsir, makna kata di hari akhirat nanti. Sebab itulah Tuhan kata, فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. Maka kepada kamilah mereka akan kembali. Kepada Allah lah subhanahu wa ta'ala. Lah mana? Waktu tu akan kembali klik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali klik. Tak ada jadi kepelak ke gapo benda yang kita boleh kita faham. Semua ni boleh kita faham. Boleh kita faham dengan cara molek. Cara jelas, dengan tidak ada keraguan apa-apa. Dengan itu kita telah dengar adalah retah daripada Allah Ta'ala supaya kita itu bersabar dan berita gembira dengan nak bawanya, bagi orang yang nak bawanya kebenaran. Berita gembira. Berita gembira. Bagi orang yang nak bawa kebenaran. Dia kena lepas daripada ayat ni. Ayat mana? Ayat 77. Setelah daripada tu, cukup dengan cara kita dengar dah tu, ayat yang ke-78. Ayat yang ke-78, Tuhan katakan. Tuhan kata, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Ini ibrah pula. Boleh kita nak ambil pengajaran pula daripada ayat Tuhan yang ayat 78. Dan demi sesungguhnya, kami telah mengutuskan beberapa rasul sebelum daripada kamu.
Makna katakan, makna belum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada ini dunia ni, Rasul mari dah belum pada ni. Ramai dah Rasul mari belum daripada Nabi Muhammad mari ni. Apakah Allah Ta'ala? Kenapakah Allah Ta'ala bawakan ayat ni belakang daripada ayat 77? Limazah, kenapa? Kerana Tuhan tadi bui dah semangat kepada Nabi SAW. Kata, sabar dah Muhammad, sabar. Tak apa, orang duk kata, aku tahu. Aku juga suruh mung. Mung pun buat kerja dengan aku suruh buat. Aku redha terhadapmu. Tapi mung sebagai manusia, mung sabar nah, mung sabar. Kerana sesungguhnya janji aku tetap benar. Kita kata tak apa dah lah Tuhan kecek lagu tu. Habis terik dah lah. Tapi Tuhan tak ada nak sekadar tu. Tuhan nak ayat kata, hey Muhammad. Seolah kata ayat 78 ni. Dengan lisanul hal, keadaan dia. Eh Muhammad. Rasul dulu-dulu belum padamu. Berkena sepamung juga. Salah gitu. Cara belah hati oleh Allah Ta'ala tu, belah hati Nabi Muhammad tu, tengok. Ni. Quran ni. Dia tubik orang. Dia tak tubik apa. Kerana dia nak sangkun. Palit kun. Sangkun lah ke palit kun. Makna kan? Makna dia nak tepakan orang. Nak binakan seorang. Nak jadi orang berani serta buat kerja serta beramanah. Ya kena duduklah ni. Kita naklah mana? Cuba kita kira, kita naklah mana? Kita nak jadi orang lagu mana? Terkadang kita kata, aku ni tua dah. Anak cucu kita ada. Kita buat tu. Aku tak ada anak cucu. Anak yatim yak belanan. Ramai anak yatim tu. Pilih seorang mana kita aku. Ni aku nak buat. Tapi tengok kata. Orang ni nak boleh jadi lebih. Nak tengok di awal dah. Tengok di awal. Ya ada tanda tanda mata orang petani kita di kalangan orang-orang tua ni. Ataupun orang Malaysia, orang mana ni. Orang Melayu kita ni. Ya mata siapa? Ya boleh tahu kata. Oh ni. Pilih hak ni. Ya gitu. Masya Allah Tuhan beri. Perkara-perkara hak ni Tuhan beri. Nah, orang panggil kata ilmu firasah. Nampak tengok. Budak ni jauh ni. Nak jakoh ya jauh ni. Ambil hak tu belah. Supaya apa? Supaya yang nak wiya tu jadi orang yang bantukan. Ni, kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tak sah bimbang lah. Apabila kita ada dah amalan kita hak baik tadi itu lagu tu, dunia gitu hebatlah. Dunia lagi tu hebatlah. Bukan nanti akhirat, dunia lagi tu hebatlah. Lalu Tuhan kata sini, sesungguhnya aku ni telah utuskan akan beberapa rasul dah sebelum daripada engkau ya Rasulullah. Ada goyak kita. Goyak mula-mula tu orang reti, ya reti. Kata Tuhan nak wis semangat ni goyak lagu ni. Oh, bahasa Tuhan guna ni, ya makan pada akal, makan hati, makan semangat. Ya gih habis. Sebab tu kita nak kepada reti. Nak kepada al-fahm. Reti itu kita nak. Tak reti itu kita tak say. Pas reti boleh nak reti. Boleh nak reti. Ada orang mengajar reti. Kita hair telinga, ambil akal fikir, tengok dengan mata. Apa hair? Ni tak saya dengar, katuk gitu. Tak saya tengok, katuk pandangnya. Nak faham? Ya tak boleh nak faham. Apabila tak boleh nak faham, marah. Kena fala talumanna illa nafsak. Tak boleh kita nak celah orang lain, maka diri kita sendiri. Kita yang zalim diri kita sendiri. Itu tepat dia. Setelah daripada tu, panjang cerita sini ni. Minhum man qasasna alaik. Antara mereka, iaitu di antara rasul-rasul tadi itu, ada yang kami ceritakan perihal mereka itu kepadamu. Ada hak aku royak kat hal dia kepadamu.
Ada. Hak aku royak. Tu. Ada hak aku royak. Hak mana hak aku royak? Cuba tengok dalam semua 25 orang tu. Orang Islam kan pakai duk mengapa ayat masa duk ngaji tadika nu lagi tak kah? Yalah. Hak tu royak tu. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Dan apa nama setengah daripada tu bukan ayat tu iaitu minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Jelas tu. Setengah daripada mereka itu rasul-rasul, mereka yang kami itu royak kisah, royak cerita puak-puak dia kepada engkau ya Rasulullah. Nabi Tuhan royak satu. Wa minhum man lam naqsus alaika. Setengah daripada rasul itu kami tak ada royak kepada kamu, kepada engkau ya Rasulullah. Di sini kita boleh gapo ni. Ahli tafsir dia nak heret akal kita wipeh sebagaimana Tuhan kita nak ni, dia nak royak gapo kita. Kita tak ada hak Tuhan royak, ada hak Tuhan tak royak. Sekadar tu. Itu kita kira kata balik lapisan hak mula-mula. Tu cuba turun lapisan yang kedua, lapisan yang ketiga, lapisan yang keempat. Maksud gapo? Hikmat gapo Tuhan kecek lah ni? Walaupun kita tak ada nak cari hikmat semua, dak. Akan tetapi ada tepat yang ayat Quran hak dia royak betul-betul hikmat. Bijaksana susunan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kan? Yakni nak royak kata semua pekerja walaupun Tuhan sendiri pun tak mau nak royak belaka kepada manusia. Nabi adalah manusia. Dia tak royak belaka. Terkadang kita royak belaka, jadi punah pula hati dia. Kena pergi padai-padai, kena royak kat orang pun. Dia kena sakat juga. Sekadar mana kita nak royak? Sekadar. Bukan semua kita kena royak belaka. Tak masuk. Tak masuk ke dalam susukkan ilmu. Tak. Lagu ni bukan tak masuk. Lagu ni panggil sakatan ilmu. Mu boleh tahu sekadar ni. Mu boleh tahu sekadar ni. Ni nak hajar ke apa ni? Nak hajar cara susunan kita nak bagi ilmu pengetahuan kepada al-insan, kepada manusia. Ni terkadang kita tak pandai nak susun, kita pakai royak habis. Punuh. Orang tak kuasa. Dengan itu Abdullah ibnu Mas'ud dia kata hadisun nas bima ya'lamun. Kecek dengan manusia dengan apa yang dia sekadar mana dia faham. Hak mana dia faham kita kecek hak tu. Hak tak faham tak sah. Terkadang Tuhan wi ilmu seseorang masya-Allah wallahu bihi alim. Allah Taala beri sungguh. Kita ada rasa kata kita ni reti sikit sebanyak, ada orang reti pada tu lagi. Wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Ada hak reti lagi. Ada orang ni alim, ada alim lagi. Kalau kita tahu kata Tuhan wi ilmu kita banyak sebegitu lalu, qadar orang kita nak kecek di depan kita tu kita qadar tengok. Setara mana kita nak kecek dengan dia. Di sini hajar. Allah Ta'ala hajar sendiri. Baru jadi najihan. Apa makna najihan? Jaya. Molek lalu dah. Ni masalah ni tak boleh kecek lagi. Kau dulu. Bila nak kecek esok. Boleh. Bukan mana ini masalah tak boleh nak kecek lagi. Pas bila nak kecek, nanti akhirat esok. Tu kena soyak mulut tu. Benda nak kecek tak dunia, kena tak dunia. Sebab akhirat ni tepat ke apa? Jaza. Tepat balas. Sini tepat nak betul, nak amal, nak apa nama, apa yang kata, nak sampaikan ilmu pengetahuan. Sini, dunia. Susu ilmu tak boleh. Tapi kita kena qadarkan ilmu dia tu sekadar mana. Dengan itu Tuhan tak sewi kita tahu perkara yang gaib. Ni salah satu daripada hikmat. Orang kita kalau tahu benda gaib ni, dia tak senang kat hati. Dia tak senang.
Bukan mana kata apabila kita tahu belakang kita seni hati. Tak. Tak. Seni sekadar. Supaya kita makan ni minum ni itulah. Kita kalau makan banyak dah, sedap tak? Tak sedap. Kalau mau kata makan lawi banyak, ada banyak makan banyak. Kena tengok kadar diri kita, sekadar mana kita kena makan. Sepinggan ke dua. Nak makan 10, ya tak boleh nak nyawa. Susah juga nak ada. Terkadang kena pergi hospital. Ilmu pengetahuan pula tu. Ni Tuhan ajar kita ni. Hajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita ambil ilmu pengetahuan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu, di ayat kata wa minhum man lam naqsus alaika tu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia katakan, sebagaimana Imam At-Tabari dan Tabarani mengeluarkan di dalam kitab-kitab mereka, dia kata belum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang, Allah Taala itu bangkitkan seorang hamba yang bahasa dia itu, bangsa dia tu Habasyi, orang Ethiopia, orang Habasyah, hitam, sebagai Nabi. Tetapi dia ini tidak dikisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ayat Nabi kata dia nama gapo, dia itu hidup pe lagu mana, tak ada ayat. Ayat kata belum daripada mung ada seorang Nabi pada dalam Habasyah. Tapi tak ada ayat dengan cara detail. Dengan cara halusi tak ada ayat. Ayat dengan cara kasar-kasar. Ini Sayyidina Ali ayat. Sebagaimana Imam At-Tabari mengeluarkan dan At-Tabarani mengeluarkan. Dan juga wa minhum man lam naqsus alayka wa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tu Sayyidina Ali ni ia rakyat pula. Hak ni Imam Ibnu Arabi mengeluarkan di dalam kitab Mu'jam dia. Dia katakan ayat hak kata wa minhum man lam naqsus alayka wa minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. Makna gano Sayyidina Ali tafsir. Ni mari Sayyidina Ali nak ayat sendiri. Ni ada di dalam masadir kita. Makna ada di dalam senarai hak ahli sunnati wal jamaah. Perkataan Sayyidina Ali hak duduk dalam senarai ahli sunnati wal jamaah, hak tu lah hak benar. Sebab dia tu adalah ahli sunnah, bukan hak lain. Ali sendiri tu, diri Sayyidina Ali tu, Ali radhiyallahu anhu tu. Dia kata tidaklah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan nabi mana-mana pun malaikat elok muka dia. Nabi, setiap nabi ni dia elok muka dia. Nabi Muhammad kita pun janguk. Dan baka dia molek. Dia nak hak cukup sore. Kalau bahasa tani kata cukup seekor. Nak hak biasa cukup. Tak sewi ada tempat cacat. Muka jangok. Daripada baka mulia. Kemudian suara tu sedap. Husnus saut. Suara sedap. Dan sesungguhnya Nabi kita Muhammad wa anna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita alaihi salatu wassalam jangok muka dia. Dan tingginya darajat dia di sisi titih baris dia ni, baka dia, dan elok sesuara. Tu Sayyidina Ali beri pentafsiran umpama tu. Akan tetapi Muqatil katakan, ni kita ambil hak sedega-sedega. Hak ni makna kata semua orang Islam gantung dia belakang. Nah, kita pergi tengok hak hebat-hebat. Kita pergi siapa? Pergi tak siapa? Pakai hak lain. Nah, hak pergi siapa? Pergi. Hak tak pergi tak siapa? Gitu. Ya, orang kita tu hewi ke kemudahan, kemewahan, ke apa nama orang panggil kata kebebasan tak serupa. Kelebihan tu hewi tak sama. Muqatil kata sebagaimana dalam tafsir dia lah ni.
Dia kata walaqad arsalna rusulan min qablika. Dan sesungguhnya kami telah utuskan akan rasul sebelum daripada engkau. Ya Rasulullah, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Makna kata sebut. Qasasna tu makna zakarnahum. Kami sebut mereka itu satu persatu, satu persatu, satu persatu. Setelah daripada tu ayat, mari kita tengok kata wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Lah mana? Makna kata wa ma kana, dan tidaklah harus bagi seseorang rasul membawakan sesuatu keterangan. Ayatin di situ bermakna mu'jizatin, mukjizat. Nah, bi ayatin makna bi ayatin makna keterangan, iaitu wahyu Allah Taala, ataupun menunjukkan mukjizat, sesuatu mukjizat malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua pendapat lah situ. Ayatin ada makna keterangan Tuhan, makna wahyu Tuhan. Kalau wahyu Tuhan tak keluar pada mukjizat, sebab Quran ni mukjizat bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ada lagi mukjizat hak lain tu. Nampak tu tak? Ada lagi mukjizat yang lain. Lalu Muqatil kata wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin. Lah mana ni? Demikian itu bahwasanya kafir Quraisy ni dia mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa supaya Nabi itu bawa mukjizat mari. Wa yaqul, maka katanya Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma kana li rasulin, dan tidaklah sayugia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyati bi ayatin, bahawa nak bawa datang mukjizat itu ila qaumihi, kepada kaum dia, illa bi iznillah, malaikat dengan kehendak dan izinan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suruh nak bawa datang mukjizat, nak orang tengok daripada kaum dia, kena nanti suruh Tuhan. Kena nanti tunggu izinnya Tuhan. Tiba-tiba kita kata, aku tak kena tunggu apa, aku nak buat apa, ikut aku lah urusan agama. Tak boleh. Urusan agama kita nak buat apa-apa, kena tunggu izinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makna kata apabila kita orang Islam dah ikut aku lah nak buat apa lah agama. Tak boleh. Kena tunggu suruh daripada Tuhan. Jangan buat pandai-pandai gitu, tak boleh. Tuhan lari, Tuhan marah. Hingga mukjizat, Nabi ada mukjizat? Ada. Tapi nak bawa datang mukjizat, kaum dia tengok tu, lah mana? Kena tunggu izinnya Tuhan. Hak tu makna kata, wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah. Malaikat dengan kehendak Tuhan. Ai bi amrillah, suruh Tuhan. Kalau tak boleh. Gitu. Nah, ayat tu agama kita sistem hak besar sekali, aturnya duduk di Tuhan. Bukan duduk di Nabi walaupun Rasul walaupun apa. Duduk di Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni lah ajaran hak benar. Ajaran yang orang hak duk kaji Islam dengan cara sebenar, dia tahu tak hak ni lah ajaran sebenar. Maka ajaran Islam hak sebenar adalah musuh terutama bagi mereka. Awak apa? Kerana dengan ajaran hak sebenar ni lah orang daripada Qibti, seluruh daripada negeri Mesir pakat tunduk kepada Islam. Dia tak sah apa situ. Ahli kitab dia tak sanggup tu. Dia tak terima tu. Sebab tu tahu qadar kata kita dak pegang gapo. Duk atas jalan ni mana. Nak tahu qadar. Kalau tidak saja ya kita duduk atas dunia. Bukan makna kata kita duduk atas dunia ni kita nak puak ni. Tak. Kita nak kejayaan. Kacau duk kerja apa? Nak wis ni. Tak ke? Kacau duk jaga makan minum. Kenapa? Kerana nak wis tak sakit demi. Sungguh tak? Ada ke orang habis kata kerana patai ni? Bimbang takut tu. Tujuan? Nak jaga kan tak serius sakit demi. Kerja kerana nak wis ni.
Untuk nak uya boleh seni. Pas kita duduk dunia, tak say kemenangan. Cuba kita kirakan dengan akal fikiran kita. Apa ada tu? Kira dengan akal fikiran kita. Sendiri. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ maka apabila datang urusan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna jaa amrullah di sini? Amrullah di situ bermakna al-azab, siksa Tuhan. Hamun duk menganying kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, nak tengok azab, nak tengok hujan batu, nak tengok tu, nak tengok ni. Lalu Tuhan kata, bukan aku tak kuasa nak wari kamu. Tapi aku hormat kepada Nabi aku dan umat hak turut Nabi aku, mereka itu senantiasa dak minta maaf. Minta ampun. Aku kalau bahasa manusia, aku kira muka mereka itu sebab tu kau tahu waktu azab tu. Dengan itu Allah Taala kata wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Aku tak akan waktu azab hai Muhammad. Selama mana mundur ada sekali. Dan aku tak waktu azab walaupun meninggal gidah Muhammad. Selama umat mung tu duk minta ampun, minta istighfar. Aku tak waktu azab. Hei orang kafir. Hei jin hak tak beriman. Bukan Tuhan kamu tak kuasa nak waktu azab kepada kamu. Hak kamu duk senda-senda main terhadap ajaran Tuhan. Bukan Tuhan tak kuasa. Tapi Tuhan duk kira muka-muka orang daripada kalangan umat ni senantiasa duk minta istighfar kepada aku tak apa. Di sini Tuhan raya kata fa iza jaa amrullah maka apabila telah datang oleh seksa Allah Subhanahu wa taala, seksa sini. Katanya muqatil, makna kata datang sini datang sungguh. Sebab tu Tuhan datang dengan fi'il madhi tu, makna berlaku pada peperangan Badar. Puak mung tu kalah sungguh. Qudiya bil haqq. Qudiya bil haqq. Makna kata dibalaskan dengan benar. Tuhan tak zalim. Han nak zalim apa Tuhan? Ada gapo nak zalim kepada manusia sebab ia cukup belaka. Orang suka zalim ke orang ni, orang tak cukup. Nampak tak tu? Kita ambil hak orang kerana kita tak cukup hak tu. Kita rapah orang kerana kita tak cukup. Kita menseksai orang kerana kita ni rasa tak cukup dengan apa hak Tuhan ni. Hak Tuhan, dia cukup belaka. Sempurna belaka. Dia nak zalim apa? Dia tak zalim. Ni kita nak misal kata, orang apabila kenyir ni, dia tak buka puyuk mah orang dah, dia kenyir. Kenyir tak sih? Dia makik tak sih? Hak dok tak kenyir tu. Hak tu. Nak misal win apa? Nak misal win apa? Qudiya bil haqq. Berlaku sungguh. Makna kata qudiya bil haqq ni mana kata putus hukuman dengan cara adil. Tak zalim. Wa khasira hunalikal mubtilun. Dan pada masa itulah rugi orang-orang yang berpegang kepada perkara-perkara yang salah. Apabila berlaku seksa, berlakunya azab Tuhan, rugi orang yang tak ada di atas kebenaran. Kalau mau mati, mau kena masuk dengan kau. Sebab apa? Sebab mu tak ada duduk di atas kebenaran. Allah. Ni masalah hati, bukan masalah. Bukan masalah tu, masalah ni dak, bukan masalah al-iman qal duduk dalam. Berasa kita duduk dalam. Ya duduk situ. Kalau kita kalimah mubtilun bermakna al-mukadzibin, orang dusta. Dusta lah mana? Dusta dengan kata Tuhan hak Muhammad nak wari, kata azab hak kita ni nak boleh duduk dengan aku dengan cara kekal. Muhammad dah royak gapo? Kita ada harta, kita ada orang. Kita ada anak pinuk, kita ada pangkat, kita ada negara. Nak asal dengan aku? Kekal apa Muhammad kata? Hebat buat dia kecek, jangan main.
Nah, buat dia kecek sedap-sedap kata ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita biasa dia mau kata sikit sebanyak. Nah, tak serupa lagi dengan dia mau kata ke Nabi. Biasa. Nah, ni nak uwi kita pe. Lah mana? Mukazzibina bil azab fid dunya. Pada dunia ni lagi. Muhammad nak lawan buat kita. Ada apa ikut buat dia? Bila tembung sungguh. Lah mana? Gana buat kita ramai. Tak benar demo. Ada gitu. Dia kata. Tapi ada gitu tu jawab kerana nak habis malu muka. Tapi dalam tu luka. Sebab tu dia ambil balah tu hari peperangan Uhud tu. Tu bak dia. Baik. Dia kata, tak berlaku Muhammad duk royak. Berlaku gapo? Tapi Tuhan kata, fa iza jaa amru rabbika. Fa iza jaa amrullah. Apabila datangnya seksa Allah, qudiya bil haq. Berlaku dengan apa nama orang panggil buat keputusan hukuman dengan cara adil. Berlaku. Nak lari tak boleh. Allah. Itu nak kita faham jadi molek. Setelah daripada tu, kita mari tengok sikit lagi, ada masa lagi sikit ni insya-Allah. Tuhan nak ayat bab nikmat dia sikit. Habis dah masalah tu. Masalah gapo? Masalah sabar, nak jalan ni hak agama ni kena sabar, habis. Cukup. Ni nak masuk maudhu' baru sikit. Saya katakan, Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah yang menjadikan binatang ternakan bagi kamu, sebahagian di antaranya untuk kamu itu naik di atas dia. Mana boleh buat kenderaan. Dan sebahagian lagi untuk kamu itu makan. Hak kita duk tengok benda hak kita duk boleh makan tu, perubah kambing, kibah, lembu, kerbau, azakumullah, berapa ekor sehari dalam dunia ni? Banyak mana dalam dunia ni nak perubahkan binatang ternak ke hari tadi untuk nak jamungnya perut manusia. Banyak nak. Biar tu wari tu Allah Subhanahu wa taala yang wari. Tak ada biar mengaku ni. Tuhan kita mengaku dalam Quran, tak ada sakut paut dengan hak lain, duk berlawan hak lain, tak ada. Suluh tengok dalam agama mana-mana atas dunia ni. Coba ayat Tuhanku yang menjadi. Tak ada yang mengaku itu. Pergi balik tabiat. Pergi balik kata jadi sendiri, ada dengan sendiri. Ngaji sains jangan kira lah. Tubik natijah. Perkara yang tak ada boleh ada. Dengan sendiri tak ada pihak yang mengada. Nyegi sampai situ. Nyegi sampai situ. Setelah daripada tu, banyak lagi kalau kita nak tengok perkara-perkara tu. Tapi tak apalah, sini ni. Kita nak masuk sini dah. Nak masuk sini. Katanya, Al-Muqatil dia kata, An'am di situ, kalimah An'am dalam ayat Quran 79 tu, makna Al-Ibil. Ibil ni utah wal baqar dan lembu. Nampak tu? Dan lembu. Utah dan lembu. Zaman ayat Quran ni turun ni, banyak manusia buat kenderaan. Hak tu sebab tu dia kata litarkabu minha. Wa minha ta'kulun, setengah daripada an'am, yakni ghanam. Ghanam ni kena pada kambing, kena pada biring, kena pada kibah, lagi pada tu. Hak tu banyak orang zaman tu duk makan. Masa ayat ni turun tu begitu. Lepas tu nak jadi terbalik. Orang makan utol lepas ada tu banyak, orang makan lembu lepas ada tu banyak. Tak ada gapo. Sebab tu hari ayat tak ada jadi silap gapo. Naik, kita naik. Dan kita nak makankan dia. Adakah berlawan di antara kita guna sebagai kenderaan dan kita nak makan dia? Tak. Tu perkara yang boleh kita hipung di antara dua perkara. Seterusnya, ayat yang 80 sebagai ayat yang belum akhir insya-Allah. Walakum fiha, dan bagi kamu pula
fiha, daripada an'am tadi itu, daripada binatang ternak ke tu. Walakum fiha tu nah. Daripada binatang ternak ke tu, manafi'u. Ada manafi'. Ada faedah. Katanya ahli tafsir di sini mana? Dan kamu pula dapat berbagai-bagai faedah. Daripada mana? Daripada binatang ternak. Okay. Dapat faedah banyak daripada dia. Boleh kita tengok semua tubuh ataupun jasad binatang ternak boleh guna belaka. Kulit dia boleh guna tak? Bulu dia boleh guna tak? Daging dia boleh guna tak? Dan najis hak keluar tubik daripada diri binatang tu boleh guna tak? Susu boleh guna tak? Semua boleh guna belaka. Jadi manfaat bagi manusia. Malaikat satu perkara hak Islam kita tak sewimik guna iaitu darah. Darah tu nak makan supaya orang tak beriman tu tak boleh. Adam itu ditegah dalam agama kita. Hurrimat alaikumud ad-dam. Tak boleh makan. Diharamkan di atas kamu ad-dam, darah. Tak boleh makan. Maka orang tak makan darah ni sama ada makan darah beku ataupun darah tak beku, kajian hak tubik daripada hospital, tubik daripada ilmu sains tubik tu, hak itulah kepala penyakit yang masuk dalam tubuh badan manusia. Dengan sebab itu, darah orang Muslim dengan darah orang bukan Muslim, cuba kita tanya doktor-doktor, mana bersih di antara darah dua ni? Hak tak ada kumis dan hak hospital tu duk nok darah orang Muslim. Muslim hak sungguh dah. Kalau Muslim hak pesing makan benda-benda mabuk tu, hak tu lain. Kita dak kecek Muslim ke Muslim. Muslim sungguh. Nampak tu tak? Ya terkadang ya hak tu hak masuk ke lain. Tapi kita nak kira pada darajat asal. Orang juruh di kalangan orang Muslim dengan orang juruh di kalangan orang bukan Muslim. Hak tu yang makan darah. Hak ni tak makan darah. Yang lain. Tu nak kita faham kata ajaran kita ni gini yang nak jaga hidup manusia. Sebab tu tubuh manusia hak beriman dia tak bau. Dengan cara huduh-huduh sangat. Dia tak ada bubuh perkara hak tak molek tadi dalam tubuh dia. Jasad manusia ni nak boleh bau tak sedap tu dengan sebab makan ni tu. Dan minum mi dan serak teh tu. Serak ada benda pasal serak. Pasal tu dah. Pasal apa yang serak ke apa? Serak rokok ke serak ke apa dah. Ada pasal tu. Duk bubuh benda-benda lagu tu masuk, tubuh dia akan bau. Tepat hak tak sama. Jasad tu, duk kira balik jasad. Benda tu nak akan binasa. Nak binasa. Akan tetapi nak duk tah dunia nak guna dia, mohon duk lah ni. Molek. Walitablugu 'alaiha hajatan min sudurikum. Fi sudurikum. Allah. Dan supaya kamu dapat memenuhi sesuatu hajat yang ada di dalam hati kamu dengan menggunakan binatang tu. Makna kata hak kita duk dalam dada kita ni, kita nak buat tak kuasa, kita kena gunanya kekuatan hak tu hawi kepada binatang tadi itu, kita guna ambilnya binatang ternak ni lawak kerja. Ambil binatang ternak tu lawak kerja. Tapi alhamdulillah sekarang lalan ni walaupun hak Tuhan dok royak ni, banyak lagi orang dok guna. Tetapi Tuhan buka pula cara lagi, akal manusia ni boleh dok gaduh dengan teknologi baru-baru ni, buat alat-alat canggih untuk nak kokok tanah ke, untuk nak waktu ning ke, nak bergala ke, nak gotu, nak berganing ke. Ya ada alat-alat canggih yang kekuatan serupa dengan binatang ternak ke. Tetapi makan tak boleh nak ubah. Senantiasa sampai ke hari ni pun orang duk makan binatang hak Tuhan sebut dalam Quran ni. Tak ada ubah. Ini tempat yang jadi sedap kita baca kalam Allah Taala. Orang tak faham di kalangan orang beriman, dia kata Tuhan duk ayat gapo? Mu tak faham. Sebab apa tak faham? Kerana tak ada ngaji huraya dia.
Biasa makan darah mentah lagu tu. Apa nak faham lagu mana kerak? Makan darah mentah, makan benda tak semelih, makan benda bangkai. Orang tak beriman ke? Dia makan belakang di depan dia. Tak gitu. Orang nak faham, dengar, mai. Wi ahli dia. Tolong, faham gua ni. Duduk boleh 15 minit, 10 minit. Pendakwah dulu-dulu, dakwah manusia duk matar. Matar mana kata tempat sanambin. Tempat kapal tubai nak tubai tu duk dekat nak tunggu nak naik kapal tu, di situlah ya dakwah Islamiah. Gunakan akal fikiran yang dapat daripada Al-Quranul Karim. Sedap situ. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan di atas binatang-binatang ternak ke itu serta di atas kapal-kapal, mana kata kapal belayar itulah. Nah, kamu boleh naik. Allah. Hak kita tengok, hak kita duduk tengok perahu duk lalu dia dalam laut ke apa nama tu dengan izin Tuhan. Kita boleh naik atas dia. Dan kita boleh naik juga di atas belakang binatang ternak ke dan sebagainya. Benda ni Tuhan duk royak dalam Quran. Kita tahu. Kita jadi boleh nyata dengan cara sempurna apa hak Allah Subhanahu Wa Taala royak. Akhir kata Muqatil kata walakum fiha manafi' ni gapo arti Muqatil kata manafi' daripada binatang ternak ke? Yang pertama, belakang dia kita boleh naik. Susu dia boleh kita minum. Kulit dia boleh ambil buat jadi pakai apa nama pakaian ke, buat sebagai tempat rukuk nak duduk ke, dan tanduk dia apa boleh guna, tulang dia apa boleh guna. Ahli dia yang cara habis tu. Dan hak akhir sekali bulu dia tu orang ambil buat guna. Ni nak ingkar tak boleh ni. Allah Subhanahu Wa Taala ada royak. Semua tadi tu orang panggil bahasa saya panggil wong con ciwit. Cara nak pakai hidup tadi itu yang kena guna benda-benda tersebut. Ni tali jen ni daripada kulit asli ni. Ni beg duit hak orang perempuan hamba ni, orang betina hamba ni daripada kulit asli ni. Gitu. Ni pakai hamba ni daripada bulu binatang ni. Ya. Semua. Semua perkara-perkara. Wa 'alaiha kalimah ha tu dan di atasnya yakni alal ibil wal baqar, di atas wa 'alaiha di atasnya Muqatil kata yakni di atas unta dan di atas lembu. Wa 'alal fulki ay sufun. Ful di situ bermakna sufun. Sufun mana kata bahtera ataupun orang panggil perahu lah, perahu besar tu. Orang duk ke negeri luar tu duk tengok perahu besar nak pergi masuk Mekah, masuk gapo, masuk Mesir, masuk gapo. Orang zaman kita dulu tu kan. Pakak naik di kolab taning kita ni nak pergi ke Arab, nak pergi ke Indo, nak pergi ke mana. Gitu. Allah Ta'ala belaka tu. Izin buat tu. Makhluk Tuhan belaka tu. Nah, makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala belaka. Ayat yang terakhir lah, insya-Allah ambil masa sikit sini kerana duk putus banyak kali tu, kita ambil ayat yang terakhir, ayat 80, kerana munasabah ayat 82 tu hak suku dah. Maudhu' lain. Salah saya duk royak ni, apa yang kata maudhu' ayat Quran dia tu ulama bagi ni tajuk ni tajuk ni. Panggil maudhu'i, tafsir maudhu'i. Ayat akhir insya-Allah, wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Allah. Dan ia memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesarannya dan kekuasaannya. Ayatihi mana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada gapo tu? Hak tu sebut. Daripada bahtera, daripada binatang ternak ke. Tuhan dak sebut dalam Quran tu supaya nak kita itu mengasahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentang kejadian. Jangan dak tengok ke hak lain. Tuhan nak tengok atas semua tu hak aku tu. Hak munduk guna tu hak aku, manusia hak aku. Fa ayya ayatillahi tunkirun. Belah mana pula?
Maka di antara tanda-tanda kesempurnaan Allah Ta'ala, mana satu yang kamu mengingkar? Apa duk paling daripada hak Tuhan jadi cerak-cerak Tuhan poyak mengaku dengan cara nyata? Duk royak kata, semua tadi itu jadi dengan sendiri. Tak ada Allah Ta'ala menjadi. Tuhan tak ada kali. Fa ayya ayatillahi tunkirun. Apa ni? Dia engkar benda hak nampak dengan cara mata kepala. Boleh mikir hak Tuhan royak dengan cara molek. Tak ada khilaf tu. Hak Tuhan royak dengan ilmu sains. Orang panggil kata, witiasat. Bahasa saya kata. Ilmu sains tu, super. Ilmu kedoktoran, super. Tapi nyot ngiling lagi. Sebab itulah hidayah adalah duduk di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya jua. Maka insya-Allah habis kita malam ini, yang pertama Tuhan suruh kita sabar, yang kedua Tuhan ayat tentang nikmat dia. Hak akhir sekali bab dia pada perjumpaan kita yang lagi akan datang ayat 782, nak ambil pengajaran daripada semua isi kandungnya daripada ini surah, nak buat jadi khulasah. Buat sebagai kesimpulan. Bagaimana? Nanti kita tengok. Tuhan ayat gapo kesimpulan surah Ghafir ini. Sama-sama kita berikuti sama-sama. Maka pada malam ini insya-Allah lah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Tuhan bukakan taufik dan hidayah kepada kita, supaya ilmu, cahaya, hidayah Quran ni masuk di dalam dada kita, dan serta kita akak tangan doa supaya Allah Ta'ala akak bala takwa daripada negara kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara semuanya sama-sama kita sebarlah pengajian kita, dan jangan kita terlupalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sama-sama kita sokongi, bantu majlis kita dengan doa utama sekali. Hak utama sekali. Kemudian dengan tenaga kita, harta benda kita, supaya kita sama-sama berjaya kepada hari yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. As'alullah Subhanahu Wa Taala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.